Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. PBS diselar kerana mendesak siasatan dibuat ke atas pemberian geran tanah individu oleh kerajaan negeri kepada rakyat Sabah. Laporannya bersama Suraida Roslan. Ketua Menteri menyelar desakan Parti Bersatu Sabah PBS yang meminta siasatan dibuat terhadap langkah kerajaan Sabah menyerahkan geran tanah individu kepada rakyat. Tegas Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal, geran tanah adalah hak rakyat Sabah yang dinafikan Kerajaan Barisan Nasional BN selama berpuluh tahun. Sehubungan itu, dasar pemerintahan Parti Warisan Sabah sejak 2018 ialah memastikan rakyat mendapat tanah. Pada masa sama, beliau turut menyoal kenapa PBS tiba-tiba saja bising dengan pemberian geran itu yang telah dimulakan sejak awal 2019. Sedangkan ketika sebelum ini, Tan Sri Musa Aman hanya memberikan geran komunal setiap kali musim pilihan raya tiba. PBS hanya berdiam diri. Kalau mereka boleh serahkan, masakan kita tidak boleh serahkan? Ya? Ini tanggungjawab kerajaan untuk membantu rakyat. Ya? Ketua Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan geran tanah daerah Beluran pagi tadi. Semalam, Setiausaha Agung PBS Datuk Jahid Jahim meminta Suruhanjaya Pilihan Raya melakukan siasatan terhadap Datuk Seri Muhammad Shafie berikutan penyerahan geran tanah yang dilakukan Kerajaan Warisan. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata semasa kempen pilihan raya umum 2018, BN secara terang-terangan memberikan geran kepada rakyat. Namun apa yang dilakukan oleh warisan sekarang sebenarnya telah bermula sejak awal tahun 2019. Ketua Menteri berkata rakyat kini tidak perlu menunggu lama untuk mendapat geran. Malah lebih banyak geran telah diluluskan oleh Jabatan Tanah dan Ukur sejak warisan memerintah yang akan diserahkan tidak lama lagi. Di majlis ini sebanyak 599 penerima dari 47 buah kampung di daerah Beluran dan Telupit menerima geran tanah bagi kawasan seluas 4,062.32 ekar dari Ketua Menteri. Daripada jumlah itu, 318 geran dikeluarkan kepada penduduk Beluran manakala 281 geran bagi Telupit. Untuk geran tanah di bawah program pengukuran tanah pendudukan anak negeri pantas di Beluran, sebanyak 107 geran diserahkan kepada penduduk di Kampung Tangkarason. Manakala sebanyak 211 geran anak negeri NT diserahkan kepada penduduk 30 buah kampung di Beluran. Sementara di Telupit, 161 geran diserahkan kepada penduduk Kampung Berayung, Kampung Mau dan Kampung Taviu di bawah pantas dan 120 geran untuk 13 kampung. Walau terdapat gesaan meminta Suruhanjaya Pilihan Raya menyiasat penganjuran Majlis Penyerahan Geran Tanah yang kini dilakukan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal, namun rakyat yang sudah menanti berpuluh tahun merasa gembira dengan penyerahan geran tersebut. Saya Suraida Roslan melaporkan untuk BTTV. Tanah hampir dirampas dan keluarganya hampir dihalau dari tanah sendiri. Itu antara peristiwa pahit yang dialami oleh Lius Martinus, 33, dari Kampung Mau Telupit dalam mempertahankan tanah milik nenek moyang mereka. Katanya orang asal hampir merempat di tanah sendiri hanya kerana campur tangan syarikat yang mengusahakan ladang kelapa sawit berhampiran tanah milik orang kampung. Namun Lius bersyukur kerana penantian keluarganya sejak dari nenek moyang untuk mendapatkan hak milik tanah akhirnya tertunai hari ini selepas penantian selama hampir 50 tahun. Untuk berada pertama sekali kami mengucap syukur atas kebaikannya dengan izinnya hari ini setelah menunggu beberapa lama kami orang-orang di Kampung Mau Telupit telah memiliki geran. Buktinya hari ini kami sudah dengan bantuan daripada Datuk Seri Ketua Menteri Sabah, kami berjaya mendapatkan geran yang kami nanti-nantikan begitu lama. Sebenarnya bagi saya sebagai penerima ini adalah waris bagi generasi ketiga. Maksudnya di sini nenek moyang saya sudah mengusahakan tanah tersebut berpuluh tahun. Sekitar daripada tahun 70-an
Dan hari ini kalau dikira lebih kurang 40 hingga 50 tahun. Baru hari ini kami mendapatlah. Maksud dia nenek moyang kami sudah ada yang meninggal sudah. Dan kami sebagai generasi ketiga hari ini baru mendapat geran tersebut. Sementara itu, Turut Saladau 70 dari Kampung Ulu Muanat Baru, Beluran berkata, setelah menunggu dari 1976, akhirnya penduduk kampung mereka berjaya memperoleh geran tanah. Saya amat berterima kasih atas keperhatian kepada kerajaan, terutama Ketua Menteri, karena hari ini kami menerima dengan geran. Geran ini sudah kami lama sudah menunggu. Dari tahun 1976 lagi. Jadi baru tahun 2020 baru kami menerima dengan geran. Dengan begitu bangga kami karena geran kami sudah ada. Dan biarlah geran itu menjadi milik selama-lama dengan cucu-cucu kami. Dan kami tidak buat sia-siakan geran itu. Kami pegang dengan sebaik-baik karena itulah jimat bagi kami. Dan sekali lagi saya mengucap ribuan terima kasih karena usaha dan kepimpinan Ketua Menteri kita adalah komitmen bagi kami rakyat di negeri Sabah ini untuk membantu dengan rakyat dengan delta di negeri Sabah. Turut gembira dengan pemberian geran tanah itu adalah Ketua Kampung Keliaga Sugut, Ramli Kalabi selepas menunggu bertahun-tahun. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada jabatan yang mana selama ini kami belum dapat memiliki geran tanah. Jadi sesudahnya kami dapat memiliki geran tanah ini, kami akan usahakan dengan sepenuhnya. Masalah bekalan air di Telupit dan Paitan sejak sekian lama mendapat perhatian Ketua Menteri. Masalah bekalan air di Telupit dan Paitan yang menyulitkan penduduk sejak sekian lama mendapat perhatian Ketua Menteri. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata masalah itu seolah-olah menjadi perkara asas di Sabah sejak zaman pemerintahan Barisan Nasional apabila daerah-daerah lain turut ditimpa masalah sama. Kita mengambil serius kerana perkara ini bukan hanya di Telupit, di Tuaran, di kawasan Pinampang, di kawasan Kota Kinabalu, di kawasan Papar, di kawasan Kilu. Sudah menghantui kita berpuluh tahun. Dan ini yang kita nak selesaikan masalah ini. Supaya bagaimana bekalan ini mencukupi. Kadang-kadang itu kita ada dam tapi tidak ada treatment plan. Ya, ada treatment plan, ada dam tak dapat disalurkan, pipe tidak kesampaian. Dan ini perlu kita lakukan. Maka dengan itu kita sudah rombak Jabatan Air Negeri Sabah dan dia akan mengambil masa sedikit untuk kita tambah baik kemudahan-kemudahan ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan geran tanah daerah Beluran dan Telupit siang tadi. Muhammad Syafiee berkata, jika kerajaan terdahulu enggan menyelesaikan masalah rakyat selama puluhan tahun, Parti Warisan Sabah akan memastikan tindakan segera diambil walaupun kerajaan hari ini baru berusia 2 tahun. Sehingga kini 16 kampung di Telupit belum memperoleh bekalan air luar bandar dan kawasan Telupit masih berdepan satuan bekalan air. Pembangkang kerap mempertikaikan apa yang dilakukan Kerajaan Parti Warisan Sabah dalam tempoh 2 tahun memerintah. Namun tempoh singkat itu sudah cukup membuktikan kebolehan warisan dalam menyelesaikan isu rakyat dan hak-hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata mereka tidak nampak usaha pemansuhan geran komunal, penyelesaian 17 daripada 20 perkara dalam MA 63, geran khas dalam belanjawan kepada Sabah serta cukai 5% ke atas produk petroleum. Semua ini dilakukan kerajaan pimpinan warisan yang didakwa gagal melakukan pembangunan di Sabah. Dewan Undangan Negeri yang lalu, saya bubarkan hampir berapa kawasan waris sisa bagi untuk orang-orang kampung yang kota. Kita lakukan, bukan kita tidak lakukan, tapi ini mereka tidak nampak. Apa yang warisan telah lakukan? Kita tuntut hak kita negeri Sabah daripada kerajaan persekutuan. Apa yang hak kita tuntut? 20 perkara kita tuntut daripada Kuala Lumpur. Daripada 20 perkara, 17 dimusnahkan oleh pemerhatian.
Mereka perintah berapa tahun? Berapa puluh tahun? Satu pun tidak ada. Kita perintah, kita luruskan 17 perkara. Dalam isu geran tanah pula, Presiden warisan itu berkata tidak dinafikan kerajaan terdahulu ada memberikan tanah, tapi mereka turut merobohkan rumah orang kampung bagi mengambil tanah yang dikatakan berada dalam tanah rizab kerajaan. Dalam mengurus mentadbir negara, mungkin mereka tidak nampak. Oh, apa warisan buat 2 tahun perintah. Kita bagi geran tanah, kita mansuhkan communal title. Mereka tidak nampak. Yang dorang tidak nampak, beribu ekar Yayasan Sabah punya tanah. Bagi dengan siapa? Albert Lim. Bagi dengan siapa? Jawala, Majid Khan, Amin Khan. Itu tidak nampak. Yang nampak, oh warisan. Kita baru perintah 2 tahun. Budak pun lahir masih menyusu lagi. Mereka perintah 40 tahun jadi ketua menteri. Apa mereka buat? Kita mengambil tampuk pemerintahan kita. Dari segi budaya dia, dari segi agama dia. Tidak pernah kerajaan negeri tingkatkan peruntukan untuk suku kaum Kristian di negeri Sabah. Walaupun saya seorang haji, orang Islam. Tapi tidak berarti bila saya bagi bantuan kepada gereja-gereja orang Kristian, maka kurang Islam saya. Bukan saya ketua menteri hanya untuk orang Islam. Saya ketua menteri orang Sabah. Orang Sabah ada Islam, ada Kristian. Ketua Menteri berkata demikian semasa berucap sempena majlis penyerahan geran tanah di Beluran hari ini. Beliau berkata sudah tiba masanya lebih banyak universiti dibina di Sabah sesuai dengan keperluan dan populasi yang semakin meningkat. Dengan itu, melalui Kementerian Pelajaran dan Inovasi, beliau menggalakkan kerjasama universiti luar negara dengan universiti tempatan untuk melahirkan lebih ramai graduan tempatan. Kerana ini penting kepada kita untuk membantu rakyat kita. Dorang tidak nampak apa warisan buat, tapi apa yang dorang tidak nampak, apa yang mereka tidak buat. Sekolah di Sabah ini sampai 500 lebih masih daib, berpapan lagi. Betul tak? Bukan bersemi. Tadi bincang dengan rakan-rakan. Berapa universiti yang ada di Sabah ini? 1 saja UMS. Di Sarawak 3, di Kuala Lumpur hampir 40 universiti yang ada. Itu yang kita banyak belanja untuk antara anak-anak kita. Ke Kuala Lumpur, ke luar negara mau belajar. Jarak jauhnya belajar, belanja banyak. InsyaAllah, kalau ada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan bagi kita, kita akan banyakkan universiti di peringkat negeri Sabah supaya anak-anak kita tidak perlu ke tempat lain. Ahli Parlimen Silam yang juga bekas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Muhammadin Ketapi mendakwa sering dilamar dengan pelbagai hantaran lumayan daripada pihak tertentu bagi mengalihkan sokongannya terhadap kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Apdal. Memang benar. Kita sebetulnya dilamar. Saya ini tidak kesunyian daripada lamaran. Saya didatangi dengan bermacam-macam bentuk tawaran. Tawaran lumayan. Tetapi agung. Tetapi kita berfikir sama ada ketika kita nak jadi wakil rakyat, macam seperti saya cakap tadi, cium tangan jilat kaki menjadi wakil rakyat. Apabila rakyat undi, perlukah kita untuk menjual kepercayaan rakyat kepada kita dan mandat rakyat itu? Kalau tidak perlu, oleh kerana kita ini diangkat oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, macam mana besar tawaran dibuat melalui lamaran ini, saya pikir perlu ditolak. Muhammadin turut mencabar pihak berbabit mengheretnya sekali ke mahkamah dengan bukti kukuh sekiranya pihaknya melakukan salah laku rasuah. Muhammadin berkata demikian ketika diminta mengulas penahanan bekas pembantu kanannya bersama tunangnya di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Pergi mahkamah, bawa fail ini, bawa kenyataan ini, kita lawan di mahkamah. Terdahulu, Muhammadin menghadiri Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Parti Warisan Sabah P188 Lahad Datu tahun 2020 siang tadi. Turut hadir Pengerusi Tetap Warisan Datuk Liew Wui Kiong,
penyandang Adun Tunku Asafal P. Alian, dan penyandang Adun Lahardatu Dumil Pengiran Masdal. Calon pilihan raya negeri PRN Sabah dicara mengisytiharkan harta dan sumber pendapatan calon kepada Presiden Parti masing-masing. Bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong berkata, kaedah itu dapat mengelakkan salah guna kuasa di masa hadapan selepas menjadi wakil rakyat. Ini saya rasa buat setakat ini untuk mengisytiharkan itu, saya rasa selepas mereka menang lah. Yang paling penting, selepas telah pun menang dan menjadi anggota Dewan Undangan Negeri dan selepas itu menjadi anggota kabinet kerajaan. Masa kami di kerajaan pusat, semua ahli-ahli parlimen pada masa itu telah pun mengisytiharkan harta benda kita, termasuk juga ahli-ahli kabinet. Ahli-ahli kabinet juga telah pun mengisytiharkan. Jadi saya rasa sekiranya calon itu mau isytiharkan itu kepada parti presiden, saya rasa itu satu polisi yang bagus juga lah. Mereka boleh isytihar pada setakat ini kepada parti presiden mereka yang bertanding itu parti-parti. Terdahulu, Liew menyempurnakan perasmian mesyuarat agung tahunan Parti Warisan Sabah bagi sayap wanita, wira serta wirawati dan bahagian Lahardatu di Dewan Plasma MPOB Tunku siang tadi. Bagaimana pembangkang mahu mentadbir Sabah jika calon ketua menteri pun mereka sukar untuk buat keputusan? Persoalan itu dilontarkan pengurusi DAP Sabah Datuk Frankie Poon. Katanya walaupun bersama dengan Perikatan Nasional, pihak pembangkang dilihat sebagai tidak bersatu menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah. Ini adalah sesuatu yang tidak berlaku di kalangan Parti Warisan Plus. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Papat itu berkata Warisan Plus sudah bersedia menghadapi PRN Sabah dan juga sudah tahu siapakah ketua menteri jika menang dalam pilihan raya nanti. We are prepared for his election. And I'm not sure whether they prepare because we already know who is going to be our CM when we win. Tapi sampai sekarang mereka masih kata siapa yang akan jadi CM. Dia pun tak tahu. Saya nampaknya siapa yang mana satu parti, mana saja satu kumpulan saya pun tidak tahu. Bersatu atau UMNO atau PBS atau STAR. Okay, siapa yang akan? You see, they going to have a lot of problem. How are they going to lead the state if they have so many internal problem now? Now we are very sure, we are very certain. We have our leader in the form of our current CM. Yang Amat Berhormat Muhammad Sawi. Frankie bercakap kepada media selepas menyampaikan sumbangan kepada ibu-ibu tunggal yang terjejas akibat wabak COVID-19 di Tawau semalam. Menurutnya, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal adalah pemimpin yang mempunyai visi dan membawa mereka bersama mengharungi susah dan senang. Ini termasuk ketika Sabah memerangi pandemik COVID-19. Sementara itu, Frankie berkata kes rasuah membabitkan bekas Menteri Kewangan dan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, dijangka tidak mempengaruhi DAP Sabah dalam PRN akan datang. Pengundi pastinya mampu membezakan antara isu pentadbiran negeri dan pusat. Ini bagus ke bawah ini soalan kepada rakyat lah. Sebab ada kasan, tidak kasan, ada pakaian, tidak pakaian. Ini yang memang dalam hati rakyat lah. Dan pengundi jugalah kan. Saya rasa tidaklah. Saya rasa tidak. Because ini yang satu isu yang tidak berapa sama dengan persekutuan ada Melaya sana lah. Ada kita katalah sekarang di persekutuan itu kuasa dipegang oleh PN lah. Di sini Sabah adalah dipegang oleh Warisan Plus punya government lah. Ada berkesan tahu-tahu tidak. Tinggallah macam mana mereka akan buatlah, akan berlaku. Belum lagi kempen PRN Sabah, pelbagai taktik sudah digunakan pembangkang untuk menjatuhkan reputasi adun kerajaan. Penyandang kerusi Dun Elopura, Kelvin Chong tampil memberi penjelasan susulan paparan di Facebook sejak awal bulan ini yang mendakwa beliau diisytihar muflis. Kelvin yang turut ditemani Peguam Rowena Rashid dalam sidang media di Sandakan semalam menjelaskan rakyat perlu mengetahui kebenaran kerana beliau berhasrat untuk bertanding semula di kerusi itu pada PRN jika diberi peluang oleh parti.
Beliau berkata paparan terbabit yang dibuat pada 2 Ogos atas nama pemilik akaun palsu Awang Hadi dan turut dikongsikan 94 pengguna lain sekaligus menjatuhkan nama baik dan reputasi beliau. Katanya pemimpin DAP di Ibu Pejabat Parti juga mengetahui perkara itu dan meminta beliau untuk mendapatkan nasihat peguam dan menjelaskan tuduhan itu. Kelvin berkata individu terbabit menggunakan akaun palsu. Jika tuduhan itu betul, sudah tentu individu itu akan menggunakan akaun yang betul. Kelvin telah membuat laporan polis untuk meminta posting itu dipadamkan dan jika tidak, beliau akan ambil tindakan undang-undang terhadap individu itu. Kelvin berkata beliau juga sudah meletak semua jawatan dalam syarikat swasta dan perniagaan dan berharap orang ramai tidak tertipu dengan dakwaan palsu itu. Katanya beliau juga sudah bersedia untuk bertanding di kerusi Dun Elopura pada PRN namun menyerahkan kepada pucuk kepimpinan parti untuk membuat keputusan. Sementara itu, Rowena berkata notis muflis yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat swasta itu sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan mahkamah sudah bersetuju untuk menarik balik notis itu pada 22 Jun lalu. Gerakan mencari dan menyelamat kanak-kanak di Baham Buaya di Sungai Kinabatangan diperluaskan. Pasukan penyelamat memperluaskan operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak lelaki yang hilang dipercayai di Baham Buaya ke kawasan seluas 10 km di Sungai Kinabatangan. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinabatangan Kapten Ahmad Roslan Muhammad Kamil berkata kawasan pencarian diperluaskan susulan kenaikan paras air Sungai Kinabatangan. Operasi membabitkan 35 anggota penyelamat dan 3 bot. Turut membantu pasukan dari Jabatan Hidupan Liar. Rabu lalu, Asmin Abdullah, 8 tahun, dilaporkan hilang selepas disambar buaya ketika mengikuti bapanya menurunkan perahu di Sungai Terbabit berhampiran Kampung Muhibah Hujung kira-kira pukul 10 pagi. Difahamkan papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya di kawasan itu sudah dipasang sebelum ini. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni. Selamat malam.